Assalamualaikum Cikgu Suzy. Cikgu Suzy apa khabar? Waalaikumsalam Balkis. Alhamdulillah, cikgu sihat. Kamu bagaimana? Saya pun sihat juga Cikgu. Cikgu masih lagi mengajar RBT di SIGS kan? Ya saya. Kenapa ya Balkis? Ada apa-apa yang cikgu boleh bantu? Maaf mengganggu ya Cikgu. Saya ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan kepada Cikgu mengenai bengkel, keselamatan di bengkel. Oh, ya ke? Dah Ya. lama ni tak masuk bengkel, COVID. Okey. Soalan yang pertama, apakah kepentingan pengudaraan yang mencukupi di dalam bengkel? Kepentingan pengudaraan yang mencukupi di dalam bengkel ni memang sangat pentinglah pengudaraan ni. Okey, memastikan pengudaraan dan persekitaran yang kondusif merupakan salah satu amalan keselamatan bengkel. Sebab apa? Kena tahu tu. Kerana bengkel tempat murid-murid menjalankan aktiviti dan juga pelbagai projek kemahiran tangan semua dilakukan di situ. Contohnya seperti kerja kayu, memasak, elektronik dan macam-macam lagi. Okey, kita ambil satu contoh. Aktiviti memasak bagi murid tahun 5. Okey, mengapa perlunya pengudaraan yang penting, pengudaraan yang mencukupi? Apabila memasak, kita akan mengeluarkan satu bau dan juga asap. Kalau tingkap semua tutup, udara tak masuk, apa akan terjadi pada murid-murid yang ada di dalam bengkel? Sesak. Mungkin kemalangan kecil akan berlaku. Itu contoh yang paling senang nak difahami. Kenapa pengudaraan sangat penting di dalam bengkel. Okey. Tingkap Selamat pagi Encik, saya Eliana dari Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim ingin menemu ramah Encik bagi pelaksanaan kerja kursus subjek reka bentuk dan teknologi. Diharapkan Encik tidak keberatan untuk ditemu ramah. Selamat pagi. Terima kasih kepada Jana daripada Institut Ibrahim atas penghormatan kepada saya, sama saya memberi kepercayaan kepada saya adalah tadi aku Ketua Panitia APP di SMK Bali. Untuk pagi ini saya akan cuba menerangkan berkenaan dengan organisasi dan keselamatan di bengkel APP. Alat bantuan kecemasan, setiap bengkel dibekalkan dengan kotak pertolongan cemas. Di dalam kotak pertolongan cemas itu kita mengendalikan kecederaan ringan saja. Kecederaan ringan. Kalau kecederaan itu lebih serius, maka pelajar itu perlu dilapor kepada metron sekolah untuk ditingkatkan selanjutnya. Biasanya dirujuk pada klinik atau hospital. Tapi setakat kecederaan ringan, kita akan gunakan bahan-bahan yang ada dalam kotak kecemasan. Selalunya jarang bahan yang berat di sekolah kita. Bagian terakhir sekali dalam pengurusan dan keselamatan bengkel alat bantuan kecemasan, yaitu alat pemadam api. Alat pemadam api ini merupakan komponen utama, komponen yang penting dalam pengurusan bengkel, sebab alat pemadam api ini adalah bahan yang digunakan sebagai alat bantu mula untuk mengawal kebakaran di peringkat kecil. So, alat pemadam api ini dia ada dua
Tapi sekarang kita menggunakan jenis tepung, debu kering. Dia boleh memadam semua kategori kebakaran. Dan alat pemadam api ini diletak di luar bengkel, biasa di Belanda, pada paras 1,5 meter tinggi. Walaupun senang dicapai dan boleh dilihat. Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik. Hari ni kita akan, kami bertiga cuba untuk sesi temu bual bersama Encik untuk minta Encik nilai dan perhatikan pelan lakar bengkel kami. Okey. Sekejap kami akan tayangkan pelan bengkel yang kami buat tu lah. Kita orang akan tayangkan pelan bengkel. Pelan bengkel kita orang ada dua jenis, satu 2D dan satu 3D. Kita orang menggunakan floor planner. Sekejap kami akan tayangkan pelan lantai yang berbentuk 2D dululah. Alright. Okey, ini pelan lantai kami yang berbentuk 2D. Jadi ini adalah kami reka sendiri. Kami cuma macam ambil sebahagian daripada pelan lantai dalam internet tu untuk jadikan inspirasi lah. Jadi tuan boleh tengok yang ni berbentuk 2D dan satu lagi berbentuk 3D. Yang ni berbentuk 3D, yang ni kita nampak dia punya meja, susunan meja, kerusi. Dia sekurang-kurangnya mesti ada dua lah. Dua apa? Satu masuk, satu keluar lah. Sekurang-kurangnya. Okey, yang macam ni okey lah. Pelan lantai macam ni okey. Cuma reka bentuk macam ni okey lah. Cuma kalau nak lagi baik lah kalau untuk ini dah okey sebenarnya kan. Tapi kalau itulah, kalau yang macam nak pelan tindakan kecemasan, kita kalau boleh kita buat macam arrow tu. Contohnya kita berada di nombor 32. Jika berlaku, mana kita nak keluar ke pintu keluar. Yang macam saya tunjuk tadi lah, macam yang saya buat pelan lantai McDonald kan. Kan ada arrow anak panah tu untuk keluar. Tapi kalau reka bentuk macam ni memang okey lah sebenarnya. Tapi kita nak lagi baik lah. Penambahbaikan lah sebenarnya. Itulah saya punya apa cadangan lah kan. Cuma sebab saya tak nampak arrow lah. Ada lagi penambahbaikan yang kita orang boleh buat ataupun saya nak komen kita orang punya plan ni? Okay. Pada keseluruhannya memang baiklah plan ni. Itulah saya cakap tadi, itulah penambahan tu dengan apa yang tadi lah, macam apa yang cakap, macam alat pemadam api tu kita ada simbol dia, kita letak kat tepi, dia tulis nombor 1 tu alat pemadam api kat mana kedudukan dia. Contohlah meja guru di mana tempat dia. Yang kita ambil yang poin yang penting sajalah, macam bangku sampah tu saya tak perlu kot kan. Tapi macam first aid kit tu kedudukan di mana, dengan satu lagi panel box. Panel box ni tahu tak, macam Swiss. Panel Swiss tu, Swiss utama tu. Contoh kalau dia berlaku macam blackout kan, kat mana kedudukan panel box tu. Apa lagi kalau nak kalau nak penambahbaikan lah, lagi baik lah. Macam Mahmud ni macam ada buat macam uji kaji ke apa. Kalau pasang satu alat macam smoke detector, heat detector pun baik juga sebenarnya. Itu apa? Penambah keselamatan lagi lah, selain alat pemadam api jika berlaku kebakaran ke ataupun selain daripada itulah contohnya kita boleh tambah dia smoke detector. Smoke detector ni ada pengesan asap dengan ataupun heat detector. Itu adalah penambahbaikan.
Kalau kita nak apa? Nak hampir perfect lah, bukan nak perfect sangat lah tapi hampir perfect. Itulah penambahbaikan yang saya boleh suggest lah pada adik lah. Itu yang Faham? Jadi keseluruhannya kita orang hampir baiklah buat pelan ni. ya betul, hampir baik. Tapi kita nak dapat perfect sangat memang susah lah. Mana-mana pun walaupun saya kadang pergi inspection macam bangunan baru, walaupun arkitek tu luar negara, dia pun tak dapat 100% juga apa kehendak kita. Memang tak dapat lah. Tapi sebagai macam adik baru belajar sini, dia memang terbaik kan. Sebab saya dulu pun tak berpeluang nak belajar benda sini, dah kerja sini baru nak belajar tu yang slow sikit kan. Dia dapat pelajaran saya kerja. Mungkin pakai tangan. Sekarang pakai komputer semua, senang. Janganlah. Kalau kita nak jadi yang terbaik lah kan. Kita nak jadi yang terbaik, kita nak dapat perfect bayar. Itu seperti saya kata tadi, walaupun arkitek dia baik macam mana pun dia susah juga nak dapat yang terbaik jugalah. Tapi ini okey, baik sebenarnya. Cuma itulah yang saya cakap penambahan tadi itulah. Yang penting tu je, simbol-simbol tu yang penting. Macam simbol panel alam di mana kan, panel kit, first aid kit tadi tu mana. Itu memang penting first aid kit tu. Itu sebenarnya rawatan awal lah pada kita lah. Tapi kalau kita belajar first aid kit tu pun okey lah. Mana tahu tiba-tiba kawan kita cedera ringan ke, kurang-kurangnya kita boleh bagi rawatan awal pada dia. Okey. Okey, Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Azli Muhammad Sepian dan dua orang lagi pelajar iaitu Afiqah Nur Najda binti Muhammad Abdul Nasir dan Muhammad Farish bin Jumari. Kami merupakan pelajar RBT iaitu daripada IPG Temenggung Ibrahim. Kami ingin meminta Encik untuk menilai dan menambah baik bengkel kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baik, boleh teruskan. Saya akan membentangkan plan kami terlebih dahulu dengan lebih lanjut yang saya nak present. Nampak tak? Nampak dan jelas. Teruskan. Okey. Okey, plan kami mempunyai ruang bengkel yang luas sesuai dengan kursus yang dijalankan. Bengkel kami mempunyai ruang bengkel ruang berukuran 50 meter panjang dan 25 meter lebar, yang mana mempunyai ruang teori, ruang amali dan store. Keluasan ini dipilih agar pelajar dan guru dapat bergerak dengan bebas dan selesa. Seterusnya, Cik, saya akan menghuraikan berkenaan alat-alat keselamatan yang berada di dalam bengkel. Berdasarkan plan yang telah ditunjukkan, kami telah meletakkan pemadaman api pada setiap sudut di dalam bengkel. Ini satu, yang ada 4. Okey. Hal ini kerana ia memudahkan guru mengambilnya jika mempunyai sebarang kebakaran ataupun kemalangan. Selain itu juga, kami telah meletakkan peti pertolongan cemas berhampiran dengan guru dan meletakkan beberapa nombor agensi bomba dan polis. Hal ini supaya guru dapat mencapai dengan mudah alat pemadam api tersebut dan pertolongan cemas itu. Okey, bagus plan ni. Ruang yang sangat luas untuk para murid bergerak dan alat keselamatan yang juga terdapat di setiap sudut. Peti pertolongan cemas juga hampir dengan tempat duduk guru dan yang paling penting sekali ialah nombor kecemasan yang ada pada peti tersebut.
ini dapat memudahkan urusan jika berlaku kemalangan. Okey, baiklah. Teruskan untuk isi seterusnya. Jadinya seterusnya Encik, saya akan menerangkan berkaitan dengan meja dan tempat penyimpanan dalam bengkel. Kami telah meletakkan ukuran meja yang sesuai iaitu 3.5 meter. Hal ini kerana memudahkan pelajar untuk melakukan amali dengan selesa. Seterusnya kami juga telah menghasilkan ruang stor yang luas supaya barang dapat disimpan dengan baik dan selamat. Kami juga telah letakkan sinki di bahagian luar bengkel bagi mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan disebabkan oleh percikan air yang dihasilkan. Kami juga meletakkan rak peribadi bagi pelajar di bahagian luar kelas untuk mengelakkan berlakunya kesesakan antara barang dengan pelajar semasa berada di dalam bengkel. Okey, baik, terima kasih. Jadi pada pendapat saya, kedudukan meja sesuai, cuma kedudukan pelajar tersebut nampak kurang ergonomik. Namun masih boleh diperbaiki. Store di bahagian belakang dan sinki yang ada di luar kelas juga sesuai. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan pengudaraan di dalam bengkel. Kami telah menghasilkan tingkap di bahagian kiri dan kanan bengkel dengan banyak supaya pengudaraan di dalam bengkel menjadi lebih selesa dan baik bagi pelajar dan mengelakkan daripada sesak. Selain itu, kami juga telah menggunakan warna yang cerah pada dinding kerana ia menambah pencahayaan di dalam bengkel. Akhirnya sekali, saya akan memperincikan berkaitan soket dan tong sampah di dalam bengkel. Kami telah menghasilkan soket di bahagian tepi meja dan di bahagian tepi dinding bengkel. Hal ini supaya ia dapat memudahkan murid untuk menggunakan mesin kayu. Selain itu, kami telah meletakkan tong sampah pada setiap buca bengkel supaya ia memudahkan pelajar untuk membersihkan bengkel. Okey, baiklah, terima kasih. Pada pendapat saya, pengudaraan memang cukup sesuai dengan kapasiti kelas untuk memberikan keadaan yang kondusif untuk pelajar belajar. Dan saya nampak dalam pelan tersebut pintu yang luas. Tingkap sekeliling kelas juga bagus untuk pengudaraan dan pencahayaan dalam bilik darjah. Dan soket bahagian tepi meja juga bagus kerana boleh mengelakkan daripada kaki tersadung dengan wayar plug. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih Encik kerana sudi menilai dan memberikan komen terhadap pelan bengkel kami. Sebelum itu, Encik ada apa-apa penambahan baikan bagi pelan bengkel kami? Alhamdulillah, saya rasa tiada masalah dengan pelan bengkel kamu. Saya rasa semuanya tersusun dengan baik dan sesuai dengan bentuk reka bengkel terkini. Dan bengkel ni juga selamat untuk diduduki oleh para pelajar. So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa persoalan atau pertanyaan? Tiada Encik. Jadi terima kasih kerana sudi menjawab persoalan kami dan menambah baik apa yang telah ada. Okey, kami hargai semua Encik dalam membantu kami. Terima kasih Encik. Okey, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Salam.